Kepada anda yang sedang menonton dekat Facebook dan juga Instagram, sila pergi ke YouTube untuk dapat tahu kualiti 8K tu macam mana. Pergi dekat butang gerigi dan ambil option 4320p. Dan semua footage 8K saya hanya shoot menggunakan smartphone, iaitu Samsung S21. Dan saya nak tengok daripada segi kualiti dia macam mana nak dibandingkan dengan Sony ZV-1 yang mana hanya mampu output kepada 4K resolution. Let's check it out. Sony ZV-1 recording. So saya hanya memandang kepada Sony ZV-1 terlebih dahulu yang kita shoot hanyalah pada resolution 4K. Kemudian dekat bahagian sini saya shoot untuk resolution 8K daripada pihak Samsung. Saya cuba samakan frame yang saya dah buat untuk Sony ZV-1 juga. Cuma je saya kena zoom sedikit pada Sony ZV-1. Memandangkan kalau kita ambil mode 8K dia akan zoom sedikit pada sensor. So sekarang ni saya nak test untuk daripada segi autofocus. Okay, yang ini adalah produk saya. Macam mana dia autofocus ke tak tu semua saya pun tak tahu sebab tak ada screen dekat dalam Samsung S21. So saya patah balik kepada manual biasa. So adakah dia akan fokus? Sekali lagi saya akan buat macam ni. Saya tak sure adakah dia akan fokus ataupun tidak untuk Samsung S21. Kemudian saya akan pergi kepada ZV-1 pula. Kita akan tengok daripada segi focusing dia semua macam mana, okey ataupun tidak okey. Saya keluarkan daripada Samsung saya. Kemudian saya akan fokus sekali lagi kepada saya punya barang saya. Saya punya Samsung S7. Kali ini saya akan dekatkan muka saya dengan Samsung S21 yang saya rekod menggunakan 8K recording. So saya patah balik tu semua. Adakah yang akan fokus kepada saya? Patah balik kepada angle macam ni, adakah dia akan fokus kepada. So yang ini untuk testing Sony ZV-1. Saya akan dekatkan muka saya pula lebih kurang macam ini. Saya boleh nampak lah skrin kat bahagian kanan saya ni. So sekarang ni saya sedang rekod untuk resolution Full HD 30 frames per second dekat Samsung S21 saya, whereas dekat ZV-1 masih lagi pada peringkat 4K. So saya tak ubah apa-apa pada Sony ZV-1 ni, sama macam test sebelum ni. Whereas kalau kita nampak memang kita nampak Samsung S21 kalau Full HD kita boleh dapat full sensor punya angle lah. Tadi 8K dia kena zoom sikit, mungkin ada limitasi nak handle the video tu, mungkin dia terpaksa zoom. Saya nak test untuk autofocus Samsung S21. So ini diri saya balik. Dan sekali lagi ini adalah saya punya phone saya tu semua lah. Dan ini adalah saya balik lah. Muka saya pula. So ini adalah muka saya kalau saya dekatkan. Kalau ini adalah muka saya kalau saya jauhkan. Ini adalah muka saya kalau saya dekatkan. So sekarang ni testing untuk low light pula. Sekarang ni saya hanya menggunakan natural lighting saya. Sekarang ni saya sedang pandang pada Sony ZV-1 4K punya resolution. Lepas tu dekat sini pula ini adalah Samsung S21. Saya shoot 8K 24 frames per second. Daripada segi noise belakang ni semua mungkin korang akan nampak lah sebab dia warna hitam. So kalau background hitam ni dia senang sikit nak nampak daripada segi noise dan sebagainya pula. So ini adalah test autofocus untuk Samsung S21 macam mana dia boleh dapat ke tak. Saya patahkan balik, turunkan balik, kemudian saya akan fokuskan balik kita punya smartphone kita. Whereas untuk Sony ZV-1 ini adalah fokus kita. Okay, Sony ZV-1 sekali lagi turun, kemudian saya akan naikkan balik Sony ZV-1 yang lebih kurang macam tu. So sedang merakam untuk Full HD Samsung S21 30 frames per second. So kalau korang nampak dia agak luas sebab kalau 4K dia kena zoom.
So ini adalah saya punya Samsung S7. Saya turunkan, kemudian saya akan naikkan balik Samsung S7 saya tu semua. Saya turunkan balik. Sekali lagi saya buat secara mengejut. Kalau orang dapat ke tak tu semua. So saya akan dekatkan pula muka saya ke depan sikit, adakah dia dapat fokus ataupun tidak. Saya akan depankan balik muka saya, dia akan dapat ke tidak. Memang betul, 8K ni akan produce file size yang agak besar. Let's say lah kalau macam saya shoot 8K 2 minit, dia akan makan file size lebih kurang 1.5 GB. Whereas kalau macam kita shoot 2 minit untuk full HD sahaja, korang hanya makan 150 MB sahaja. Oh Cikgu Luan, 150 MB pun saya dah rasa besar. Apatah lagi 2 minit, 1.5 gig. Oh besar gila. Kebetulan pula Samsung S21 saya 256 gig sahaja. Tapi pengalaman Cikgu Luan, bila kita nak shoot 8K ni, laptop kita pun ataupun PC kita pun perlu mencapai spek yang sepatutnya lah. Okay? Tapi saya dapati laptop saya yang is designed for multimedia purposes / gaming ni pun yang berharga sekitar 5,500 pun agak struggle lah untuk kita edit footage 8K. So Cikgu Luan along the way dah nak siap video ni, dia jadi crash lah kan. Dia macam kalau saya nak tambah apa-apa pun dah tak boleh dah. Kalau saya tambah apa-apa nanti dia akan crash. So moral of the story is that tak payahlah nak test untuk rakam 8K lah, edit 8K, tak payah. Nanti jadi macam ni. Jangan. Korang tengok monitor yang this one dan juga saya punya TV dekat sebelah kanan saya ni, semuanya adalah monitor Full HD semata-mata. Memang ada nampak perbezaan, memang super sharp. Cumanya kalau nak orang kata apa, appreciate 8K video punya quality, memang kena cari TV 8K, kemudian kena play content 8K di situ. So kepada sesiapa yang menonton video ni yang memiliki TV 8K, minta jasa baik anda untuk play video saya yang 8K ni dan bagi tahu Cikgu Luan macam mana video ni, okey ataupun tidak okey untuk 8K quality yang saya upload dekat YouTube. Yang lain-lain ni saya yakin anda tengok video saya ni semuanya play paling max pun mungkin Full HD lah. Problem yang kita tak fikir adalah daripada segi semakin besar resolution, semakin besarlah file video, semakin lambatlah dia nak kata apa, download the particular video, menyebabkan tak boleh nak play video ni secara smooth, kena loading dan sebagainya. Tetapi kepada siapa yang boleh play 8K, saya assume internet anda mesti 800 Mbps ke atas ataupun 1 Gbps ke atas. Sebenarnya banyak lagi benda yang saya nak eksperimen berkenaan dengan 8K, tapi test-test yang Cikgu Luan ini cukuplah sekadar untuk kata apa, portray kepada anda ini adalah kualiti 8K yang anda dapat. Dan saya terkejut juga dengan Samsung S21 ni, yang mana ada orang cakap kalau gunakan resolution 8K kena crop. Itu betul lah, dia akan zoom in sedikit. Dan kalau crop tu pun dia punya autofocus tak behave macam Full HD ataupun 4K punya resolution. In which bila saya testing, terkejut juga. Kalau dia slow pun autofocus, dia slow sikit je, sangat-sangat minor. Tapi apa yang paling ketara, saya rasa daripada segi skin tone lah. Kalau saya shoot Full HD, skin tone dia nampak lebih purple-ish, nampak lebih natural. Tapi kalau saya shoot 8K, saya punya skin tone saya ni nampak macam terlalu kuning-kuning, hijau sikit. Dan kalau kita shoot 8K ketika situasi low light, tak banyak beza lah. Sebab saya tengok Samsung S21 dia macam struggle dan dia macam apply auto noise reduction tau. So kita nampak macam skin tone kita terlalu overprocess. Nak dibandingkan dengan Sony ZV-1, saya rasa much more cleaner video. So adakah Cikgu Luan menggalakkan untuk korang rakam 8K? Obviously tak lah. Unless kalau korang nak bakar korang main laptop lah. 8K ini adalah 8K, bosku. 780 kali 4320. Laptop gua benar bunyi, bosku. Tapi sharpness memang kau ya. Laptop aku nak letak.
Korang benci sangat korang punya laptop, korang pergilah download video 8K, korang play dan korang tengoklah dia punya kipas akan berputar-putar macam orang gila. Okay, apa lagi juga tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen supaya saya boleh buat video upon korang punya request komen korang. So itu sahaja aku daripada saya. Saya Cikgu Luan, Sapurgil, saya Rotan.